kembali lagi bersama dengan saya Ajak dalam rancangan Inspirasi Aidilfitri #Inspiraya. Bersama dengan saya kali ini seorang figura yang agak hebat, yang saya rasa macam bila kita nak cerita tentang kejayaan, orang yang berjaya adalah orang yang berjaya membuat orang lain menjadi berjaya. Jadi orang yang bersama dengan saya ni, dia ni memang berjaya pada mata saya dan pada mata orang ramai. Kita nak bersama dengan Uncle Kentang. Selamat datang ke... Terima kasih kerana jemput, mari. Alright Uncle, saya sendiri secara peribadi, saya pun pernah tengok video-video Uncle dekat orang kata social media. Bila kita fikir balik, tak semua orang yang nak tolong orang tak mengira bangsa, tak mengira agama. Tapi Uncle, saya tengok buat, Uncle tak kira bangsa, tak kira agama. Semua orang Uncle tolong. Tak penat ke jadi baik Uncle? Orang yang kita jumpa tu, Tuhan bukan menguji orang tu. Tuhan sedang menguji kita yang sihat dan juga kita yang mampu. Jadi, ia takdir. Kalau kita tak jumpalah. Kalau kita jumpa, semua ditakdirkan Tuhan. Ya, macam mana Uncle boleh mula terpanggil untuk orang kata bantu orang? Sejak Uncle umur berapa? Adakah sejak Uncle memang daripada belasan tahun Uncle memang kalau jumpa orang susah memang Uncle tolong? Ataupun sejak Uncle orang kata dah berusia baru Uncle mula macam ni? Kita tolong juga dulu. Because sebenarnya saya ini datang daripada keluarga yang sangat daif. Saya dah kata bila orang pergi kantin, saya pergi bilik air di masa saya sekolah. Kerana saya tidak boleh pergi kantin. Sebab saya tak ada duit. Langsung. Saya pergi tandas tu, cikgu pun heran. Mengapa hari-hari orang Cina ni, anak Cina ni dia lari pergi tandas. Masa rehat, kita pergi tandas. Kerana saya nak ambil tempat pertama untuk minum air. Kenyangkan perut. Jadi daripada kecil, saya dah memang susah. Dan saya kata, okey, kalau kita dah besar nanti, kita tolong orang. Masa ayah saya meninggal pun, saya tidak ada duit untuk beli keranda. Saya form 5 masa tu. Saya lihat badan ayah saya kaku. Orang berheran, mengapa you buat van jenazah, mengapa you buat benda-benda yang kerana satu takdir. Masa tu kerana masa kecil saya pun sudah susah. Jadi bagi saya patut tolong orang yang susah. Semua orang. Yes. Dan dulu saya dibantu oleh orang pun. Dan keadaan saya hari ini pun bantuan daripada orang ramai. Bukan saya boleh jadi macam ini. Jadi sebenarnya ini Malaysia. Kita gerakkan Malaysia. Uncle, kalau secara peribadi, kalau saya sendiri, saya pun rasa malu sebab saya tak pernah buat apa yang Uncle buat. Sebab saya pernah baca Uncle pernah serahkan van jenazah dan benda tu semua percuma, tak perlu bayar apa-apa, hanya perlu minta kunci dan pulangkan balik dengan ni je. Kadang-kadang saya tertanya, mana Uncle dapat dana untuk ni semua? Adakah ramai juga yang membantu Uncle untuk Uncle bantu-bantu orang lain ni, ataupun Uncle gunakan semuanya duit daripada poket Uncle sendiri? Kita harus tahu bahawa kita akan berlalu. Kita akan berlalu dan kita akan pergi. Dan segala rezeki ni bukan rezeki kita, rezeki Tuhan bagi. Dan saya berterima kasih pada penyumbang di luar yang bagi bantuan. Benda ni macam ni lah, kun fayakun. Kalau kamu buat benda betul, insya-Allah datanglah betul. Dan jangan kamu beratkan diri kamu, jangan kamu bebankan diri kamu. Kamu nak buat yang terbaik, relax saja. Apa yang lalu di depan kamu itu adalah suratan. Just do it. Kalau kamu tak boleh buat pun, jangan salahkan diri kamu sendiri. Kerana itu adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa kamu. Jadi bagi saya, kita buat. Mana yang boleh kita buat. Kalau tak dapat buat, kita relax, kita sejuk dan kita reda. Kita tak dapat buat. Uncle bukan tolong satu kali macam tu saja. Uncle tolong dan Uncle guide dia. Kita tidak pergi ke sana untuk bergambar dengan dia, lepas tu biar dia pergi satu orang. Kita guide dia. Saya suka ayat tu, bukan pergi sana untuk bergambar. Kita guide dia dan kita bagikan. Saya juga minta kawan-kawan untuk bagikan dia pedoman dalam keagamaan, dalam jati diri, dalam confidence.
So bila kita buat macam tu, biasanya kita akan ambil dalam masa 10 tahun ataupun 11 tahun pun ada. Jadi masa macam itulah kita guide dia daripada masa ke dan bestnya adalah mereka berjaya dan mereka boleh membantu orang lain lagi. So kadang-kadang heran ada orang, I bagi you duit. Tiba-tiba, dulu you tolong saya, dulu dia kata. Dulu tu lama dah kan. So saya rasa Malaysia ni perlu macam ni. We help each other to move forward. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira politik. Itu yang paling penting. Because sesiapa yang lalu di depan kamu adalah takdir. Dia tidak, semua dia diaturkan. Dan orang susah lalu tu bukan nak uji orang susah sebenarnya. Uji kita ada kata kita bersyukur tak? Kita ni mampu membantu, sehat, tak ada kanser, tak ada stroke, dan kita boleh bantu mereka tak? Itu yang penting. Uncle cakap banyak apa yang Uncle cakap semua datang kat hati saya semua. Sup. Mesti ramai orang sayang Uncle lah. Uncle pernah cakap lah. Memang orang sayang kita. Kalau yalah, yang sayang tu sayang. Dan saya tadi saya katakan, tadi kawan tanya saya, kawan kamu tanya ada cabaran tak? Ya, cabaran dalam membuat benda-benda membantu ni. Tidak ada cabaran langsung. Kerana semua ni adalah tersurat. Dan you jangan bimbang apa yang you tak dapat buat. Itu that's why makin kita buat makin kita relax. Dia beban walaupun dia turun macam mana pun. You relax je, you tenang lah. Very very tenang. Di sini dan kita harap di sini dan di sana kita tenang selama-lamanya. Okey, macam Uncle punya jadual sendiri ya, setiap hari kan. Adakah setiap hari Uncle akan keluar pergi cari semua orang susah, ataupun tengoklah kalau ada orang susah jumpa baru saya tolong ke, macam mana Uncle punya jadual? Kita seharus macam Saidina Umar. Carilah orang yang lapar. Dia akan pergi merayau, dan you jangan risau kerana dia kata jadual tu walaupun padat. You ambil balik satu ayat daripada Al-Quran. Dia kata Tuhan tidak akan membebankan kamu lebih daripada apa mampu kamu tanggung. Jadi kamu relax je. Dengan ayat tu kamu boleh tenangkan segala gelora yang berlaku di luar. Simple je. Ayat tu cukup saya pakai. Uncle ada baca tafsiran Al-Quran juga? Uncle belajar juga tafsiran Saya ada Al-Quran? cikgu-cikgu saya yang ajar saya. Memang ada. Saya tidak mau menafikannya. Memang saya sedang belajar. Patut saya tengok Uncle ada gunakan ayat-ayat macam tu kan. Bagus juga Uncle, alhamdulillah lah. At least saya juga belajar. Kita sama-sama belajar, mencari jalan untuk balik ke sana. Ya, betul Uncle. Uncle mungkin Uncle ada sedikit pesanan untuk mereka yang sedang menonton ni. Dan saya sebenarnya secara peribadi terima kasih Uncle sebab sudi datang hari ni. Saya sendiri secara peribadi dapat jumpa Uncle depan-depan. Saya nak ucapkan terima kasih sebab Uncle sudi terima ataupun sudi tolong orang-orang luar kat sebelah sana, kat luar sana. Saya sendiri rasa malu sebab saya tak buat macam Uncle. Mungkin Uncle boleh bagi nasihat supaya diorang-diorang yang tengok kat luar tu terikut dan juga teruja nak jadi macam Uncle satu hari nanti. Dia senang je. Kita patah balik pada Boleh Al-Quran lagi kan. Tak kala kau mempermudahkan orang lain, akan aku mempermudahkan kamu. Alhamdulillah. Jadi kalau nak hidup senang, mempermudahkan orang lain. Dan insya-Allah kamu punya hidup akan dipermudah. Amat senang. Bukan dipermudahkan, amat senang. Alhamdulillah. Dan yakinlah. Itu saja saya boleh bagi. Kerana itulah juga yang saya guna pakai. Ya, itu dia nasihat. Terima kasih Uncle Ketang. Terima kasih sebab Uncle Ketang sudi datang. Ingat nasihat daripada Uncle Ketang tu ya dek. Kalau kita jumpa orang lepas ni, apa saja yang lalu depan kita tu, dia ditakdirkan bertemu dengan kita. Dan apabila kita jumpa orang susah depan kita, bukan dia yang sedang diuji, tapi kita yang sedang diuji. Betul Uncle? Betul. Selamat Hari Raya. Saya minta maaf zahir batin. Ya. Uncle tak ada salah lah, tak payah minta maaf lah. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.